Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Cik Yat live pagi ni. So pagi ni Cik Yat datang balik dekat cousin's house sebab hari ni kita nak pasang pintu lah. So hari ni Cik Yat nak belanja untuk kerja-kerja untuk pasang pintu. So jom. Okay, jom. Okay, ni pintu-pintu yang kita guna untuk cousin's house. Okay, ini pintu ni untuk Hai Fiza, apa khabar? Okey, pintu ni adalah untuk bahagian daripada dapur keluar. Okey. Ni pintu solid. So kalau untuk yang external kita tak boleh guna pintu yang untuk compress door macam ni. Ini compress door. So compress door normally kita pasang untuk internal saja sebab dia tak kena hujan panas. So kalau kata untuk pintu luar kita akan guna yang solid door. So ini adalah main door. Main door untuk cousin's house. So dia suit lah dengan kita punya bawa balik full handle ni. Kita tunjuk full handle. Full handle yang kita beli hari tu. So kita tengok. Ni kerja-kerja untuk nak setting pintu. Okay, kita kena ukur dulu. Ukur di frame. Lepas tu baru ukur di panel. Dan kena potong lah. Okay, jom. Ni full handle. Full handle ni. So, kita tengok kat sini. Nampak tak? Tu. So, kita akan pasang di sini. Dan di sini ada dia punya kunci dia. So, ni dia akan pasang dua-dua belah lah. Sebelah sini dengan sebelah sini. Dengan balik belakang sekali. That's why hari tu kita beli 2 set kan. So, kita letak dekat sini lah full handle ni. Okay. Kita letak balik. Ni kita kena jaga dia dengan baik-baik. Okay. Agak mesin sikit sebab kerja-kerja pemotongan. Boleh tengok orang kerja buat kerja. Okay. Sementara Cik Yat masukkan balik handle ni. Jangan letak sekejap je. Tunggu sekejap. Sebenarnya hari ni Cik Yan nak mengemas sikit rumah ni sebab rumah ni dah nak siap. So nak kena kemas. So sebab ini hari Ahad. So bila hari Ahad ni yang bekerjanya bos je lah bekerja. Jadi bos lah yang kena menyapu. So bos yang kena menyapu. Sebab hari Ahad selalunya kita pilih satu hari lah. Kita panggil potluck dengan staff-staff kita. So tapi since kita nak mengemas ini hari Ahad, so kita apalah hanya bos saja yang mengemas. So nanti bila nak cuci nanti, dan kita panggil staff-staff yang lain lah untuk mencuci. So hopefully rumah ni kita boleh seal dah hari ni. Sebab Cik Yat dah nak buat masuk sanitary. Ni pintu. Pintu untuk bifolding door kita dah pasang. Okay, ini pintu untuk toilet lah. Pintu lipat. So ini dah pasang dah. So ini untuk bilik air luar.
bilik air luar. Sini kita dah pasang. Lepas tu untuk master bedroom. Okey, ini untuk master bedroom. Okey, pemilihan design ni adalah pemilihan daripada, yang ini kita memang serahlah sebiji-sebiji kepada pada tuan rumah untuk pilih. Sebab kita kadang-kadang kita nak tuan rumah untuk participate untuk contribute design dekat dalam rumah mereka sendirilah. So salah satu yang kita participatekan klien untuk pilih design adalah by folding door. So nanti selalunya apa yang kita bagi adalah katalog. So kita bagi katalog dekat tuan rumah. So nanti dia akan buat pemilihan design untuk by folding yang mereka nak guna untuk toilet lah. So itu tadi master bedroom. First tadi yang bilik air tengah, lepas tu depan master bedroom. So ni bilik air belakang. So design ni berbeza-beza. Sometimes kita nampak tak cantik di mata kita. Tapi dia cantik di mata klien, di mata tuan rumah ni sendiri. Sebab mata orang berbeza-beza dan pilihan orang adalah berbeza-beza. So that's why sebenarnya rumah impian ni anda kena lakarkan sendiri. Sebab impian masing-masing tu berbeza-beza. Sebab mata masing berbeza-beza, fikiran masing tu berbeza-beza. Okay. So rumah ni ada 3 bilik air. Walaupun saiz dia agak besar, tapi tuan rumah ni dia tak nak bilik air terlalu banyak lah. Sebab tuan rumah ni orang pencen. So anak-anak pun jarang balik. So apa yang dia buat adalah bilik air mereka berkongsi di luar. Dia tak ada bilik air di dalam lah. So tapi dia terpulang kepada klien. Ada yang klien dia nak setiap bilik ada bilik air. Tapi yang macam tuan rumah ni dia nak bilik airnya di luar. So untuk bilik ni dengan bilik ni akan berkongsi bilik air yang ni. Ada 3 bilik akan berkongsi bilik air yang ni. Dan hanya tokel besar ni. Nanti kita perkenalkan orang pintu. Hari tu kita bawa pergi kedai pintu. Hari ni kita perkenalkan orang pintu. Okey, untuk bilik ni dengan bilik ni, okey, dia akan berkongsi bilik air yang ni. Tapi master bedroom dia ada bilik air dia sendirilah. Sebab dia sentiasa ada dekat rumah ni. So better dia ada bilik air dia sendiri. So ni bilik air master bedroom. Okey. Okay, teruskan menyapu bos. Bos masih menyapu. Ini adalah bos besar Farhabina. Cik Yat ni mantu je. Okey. So ni kerja bilik ni kita dah cat, tapi disebabkan bila kita cat kita nampak lagi ada kesan-kesan macam wavy. So that's why kita tampal balik. Lepas tu nanti kita akan cat balik. Ni untuk internal lah. So yang lain tak ada apa-apa. Sebab hari tu Cik Yat dah update pasal cousin's house ni. So ni ruang family. So kita keluar ni lah. So yang bahagian yang ni mungkin dalam minggu depan dia akan siapkan. Bahagian untuk yang luar ni. Ni kawasan rehat keluarga ni. So bahagian ni ada sana dah siap dah. So dekat sini nanti dia akan sambung lah. Barang dah ada. So mungkin besok dia akan siapkan yang bahagian yang ni. So dah siap lah. So Cik Yan nak tunjuk design yang untuk entrance masuk. Dia punya atap dia. Tara. Okay, ini konsep kita. Konsep kita letakkan seperti I-beam di sini. So nanti dekat sini dia akan ada ceiling lah dekat bawah dia. Sini akan ada ceiling bawah dia. So sini kita open. And sini nanti Cik Yat nak contributekan ada satu pokok lah dekat sini. So dia akan naikkan suasana untuk kawasan ni dan menjadi focus point untuk kawasan ni. Kawasan ni dia punya atap dia. Okey, atap dia.
Lepas tu nanti kita pasang ceiling. Dan dekat bawah sini, kawasan sini. Jadi kawasan garden kecil kat sini. So Cik Yat akan contribute kita akan letakkan pokok landscape satu dekat sini supaya bila kata orang datang, ini adalah kawasan tumpuan. Dekat sini kawasan sini adalah kawasan tumpuan. So ni keadaan site dah sekarang dah kemas. So dah kemas, dah rata. Kawasan rumah ni agak luas. Cik Yat ingat lagi masa Cik Yat buat setting dulu. So kedudukan rumah ni daripada boundary adalah 100 kaki ke belakang. Sampai dia punya building dia. Sampai ni. Sampai pesho ni. Adalah 100 kaki. So tahulah kedudukan tanah ni masih besar kan. Kalau ke sini, sana dekat sini pun 100. Maknanya sampai ke belakang dia lebih lah daripada tu. Mungkin dalam 300. Sebab dia ada dia ada kebun. Di kebun di belakang. Ni tanah pusaka. Tanah turun-menurun daripada nenek moyang. So dia turunkan kepada bapa saudaranya. Dan bapa saudaranya turunkan kepada anak saudara. Sampai ke belakang sana. Hai Amrina, apa khabar? Betul lah, lama tak jumpa Amrina. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti kita berjumpa. Okey, tengok kebun dia sampai belakang. Mungkin daripada depan ni sampai ke belakang sana tu mungkin melebihi daripada 300 kaki. So that's why rumah ni dia dapat kawasan lapang di depan ni. So kalau kata anda ada tanah, selalunya orang tanah lot lah. Tanah lot dia tanah dia macam ngam-ngam sikit. So selalunya kita designkan. Nak tengok dalam rumah. Oh, hari tu Cik Yat dah live dah yang dekat dalam rumah tu. Tapi tak apa. Sis ada permintaan nak tengok live dalam rumah. So Cik Yat bawa balik. Cik Yat bawa balik live design dalam rumah. Okay, ini entrance masuk. So kerja-kerja pintu tengah berjalan. Kita nak pasang pintu. So ni bising sikit lah. Sebab dia tengah potong kan. Tengah potong panel ni. So yang ni, design yang ni adalah kita buat untuk semua bilik lah. Ini kita buat semua bilik. Okay. Yang bestnya sebab apa yang kita jaga kualiti dia. Dia cat bukannya cat dekat side. Dia cat dekat kilang. So dia punya cat tu akan rata. Kita tak akan nampak bertompok-tompok. Dia akan rata sebab kita cat di kilang. Dia akan spray di kilang. So ini kita guna varnish. Ini untuk bilik lah. Okey. Ini kawasan tinggi. Kawasan yang Cik Yat selalu kata untuk nak dapatkan laluan angin yang bagus. So dekat atas ni ada batu angin. Sebab konsep dia senang je. Kita belajar sains dulu. Konsep dalam sains kata udara sejuk akan turun, udara panas akan naik. So kalau kata ajar sains pula Cik Yat hari ni. So kalau kata angin masuk daripada sini, angin masuk daripada sini, masuk dalam rumah ni. So dia ada tempat untuk nak keluar angin panas. So kedudukan untuk nak keluar angin panas adalah di sini. So that's why rumah ni insya-Allah kita akan panas. Walaupun kita tak ada kipas, dia masih lagi rasa nyaman. Ni Cik Yat masih rasa nyaman lagi ni. Walaupun tak ada kipas. Sebab kita gunakan konsep simple je. Macam kita belajar kita belajar masa sekolah-sekolah dulu. Udara sejuk akan turun, udara panas akan naik. So sama je, kita applykan apa yang kita belajar, kita applykan, kita masuk dalam kehidupan kita. So kalau perasan lah dekat rumah kampung-kampung dulu-dulu. Okay, rumah kampung-kampung dulu-dulu kita perasan rumah nenek kita kan, rumah datuk kita. Dia akan ada laluan angin dekat atap bumbung dia. Laluan angin atap bumbung dia
Dan kalau kita perasan, dia akan ada kekisi dekat dengan dia punya tingkap dia. Itulah fungsi dia sebenarnya. That's why kalau kata rumah kampung, memang siang dia panas sebab dia pakai atap zinc kan. Tapi bila malam, dia cepat sejuk. Berbanding kalau macam rumah batu, dia siang dan malam sama je panas dia. That's why kita masukkan balik konsep macam rumah datuk dengan nenek kita dalam rumah ni. Walaupun rumah ni moden, tapi kita masukkan konsep yang seperti macam tu. Kita balikkan suasana seperti di rumah nenek dengan datuk kita dulu-dulu. Ini adalah konsep yang Cik Yat terapkan semua design-design Cik Yat. Dan lagi satu, konsep Cik Yat adalah untuk mengurangkan penggunaan elektrik. So dekat kawasan ni, semuanya akan menerima cahaya. Even dekat kawasan dapur ni pun, dia akan ada cermin yang, dia bukan cermin lah, ini kita pakai poli. Okey, yang ini dia akan ada cahaya untuk punch tu. So untuk kawasan sana nanti kita akan terminate lah supaya dia akan lebih kemas. So sekarang ni kita nampak frame tu kan. So nanti kita akan terminate, kita akan letakkan material dekat situ supaya dia lebih kemas. Okey. So yang sebelah sana tu nanti sikit lagi dia pasang. Barang dah ada. Tunggu je untuk nak pasang. So hari ni hari Ahad. So ramai yang cuti. Tapi orang pintu Cik Yat masuk juga. Sebab Cik Yat nak kalau boleh rumah ni seal by minggu ni. So macam mana dengan rumah cousin's house? Okay. Rumah cousin's house. Nak dapat raya, rasanya macam tak dapat lah kot. Kalau dulu kan Cik Yat cerita, Cik Yat kata insya-Allah kalau ada rezeki dapatlah raya dalam rumah ni. Tapi sebab kita pun tak tahu kan benda-benda yang berlaku di luar jangkaan kita, sebab hanya Allah saja yang tahu. So rumah ni dianjakkan selepas raya. Tapi insya-Allah kalau tak ada apa-apa, tak ada haral, bolehlah nanti raya haji di rumah ni. Kawasan yang berlubang-lubang. Oh ni kawasan ni. Kawasan ni sebenarnya adalah ini dapur ni. Okay, ni dapur. So tuan rumah dia tak nak bila ini konsep Islamik sikit. Okay, dia tak nak daripada orang luar bila masuk sini direct nampak dapur. Dia tak nak. So bila dia nak hang out tu dia tak nak nanti bila dia duduk dekat kawasan sini, daripada tetamu datang masuk sini direct nampak dia hang out dekat sana. So that's why dia producekan untuk kawasan yang ada batu angin ni, supaya walaupun orang datang dia masih nampak, satu. Yang kedua, dia dapat pengudaraan yang bagus, kedua. Yang ketiga, dia masih mengamalkan Islamik dalam konsep rumah ni. Supaya orang daripada luar, walaupun kadang-kadang kita tak berhijab kan dekat dalam rumah kan. So kalau ada tetamu yang datang, dia masih sempat lagi untuk masuk ke dalam. Dia tak perlu macam dia tak perasan kan, tiba-tiba ada tetamu datang. Lepas tu kan tetamu dah sampai dekat situ dengan dia tak berhijab. So that's why rumah ni adalah konsep dia adalah more to Islamic. Since saya dah sebut pasal Islamic ni, saya nak sebutlah pasal konsep rumah ni sebenarnya. Okay, konsep rumah ni sebenarnya dia more to Islamic sebenarnya. Islamic konsep. Walaupun kita tak ada motif-motif Islamik, tapi ruang dia adalah ruang-ruang Islamik. Okay. Cik Yap mulakan daripada ruang tamu. Okay. Tetamu hanya sampai sini saja. Sampai kawasan sini saja. Dia tak akan boleh akses masuk ke dalam kawasan family. Okay, ini adalah kawasan family. Nanti dekat sini, dekat kawasan opening ni, kita akan buat sliding door.
So orang tetamu dia tak akan direct masuk ke kawasan keluarga. Ini adalah kawasan untuk keluarga sahaja. Okey, hanya keluarga sahaja yang boleh akses kawasan ni. So that's why dia memang salah satu konsep yang kita masukkan. Bila kita design rumah tu, kita akan tanya dulu dengan tuan rumah sama ada dia nak masukkan tak konsep-konsep yang macam ni. So kalau kata dia nak masukkan konsep yang macam ni, dan Cik Yat akan producekan plan yang berunsurkan konsep untuk kita nak menjaga aurat kita. Especially orang perempuan lah tu nak jaga aurat. Susah sikit. Sidai-sidai baju. Sidai-sidai baju. Dia sidai dekat sini. Kalau kata dekat belah luar ni, ni kawasan dapur ni. Untuk baju yang sedikit dia akan sidai dekat sini. Dia akan sidai dekat sini. So memang dia akan boleh menjaga aurat dia. Dia akan sidai dekat kawasan sini. Sebab ini adalah kawasan dapur dia ni. Ini dapur. Cik tunjuk sebenarnya. Ini dapur. Ni dapur. Ni dapur dia. Okay, ni dapur. So dia keluar ke sini. Yang ini adalah kawasan tap untuk dia punya tempat membasuh dia. Sekiranya ni kawasan laundry dia lah. So dia akan ada mesin basuh dekat sini. So kalau kata dia nak sidai baju dekat dalam ni pun dah boleh dah. Satu sebab angin tu sangat bagus. Kedua, cahaya matahari pun masih boleh pass through masuk dekat dalam ni. So untuk nak sidai baju pun, mana baju kita tak lembab lah, nak kena tunggu sampai 1 hari baru nak kering kan. So dia boleh konsep dekat sini. Betul tu Amira. Amrina. So memang kadang-kadang Cik Yap memang masukkan konsep-konsep, tapi Cik Yap akan tanya dululah dengan tuan rumah sama ada dia nak ada konsep Islamik ataupun tak. Tapi permulaan selalunya apa yang Cik Yap designkan pelan tu, Cik Yap akan buatkan dulu konsep yang sebegitu. Tapi lepas tu bila ada perubahan, kadang-kadang konsep tu tak menepatilah kepada Islamik. Tapi Cik Yap masih mengekalkan konsep cahaya dan angin kena masuk. Yang tu Cik Yap kalau boleh Cik Yap tak nak compromisekan lah daripada segi yang macam tu. Sebab yang macam tu lagi satu daripada segi elektrik, penggunaan elektrik dia agak tinggi lah. Kalau kata kita keliling ruang kita adalah bilik. Nanti tengah-tengah tu gelap macam tu. Lepas tu tak ada udara keluar masuk. So kita akan rasa panas rumah tu. So kita akan start dah pasang aircon dekat kawasan yang dekat tengah-tengah tu. So bil elektrik kita akan bertambah tinggi. Okey. Betul. Dia masih juga macam konsep Mak Saleh, kitchen di depan. Jarang orang Melayu kita nak kitchen ke depan ni. Tapi tuan rumah ni sebab dia suka tengok siaran-siaran yang macam HGTV. HGTV tu dia macam siaran macam banyak pada konsep-konsep yang untuk ID lah. So dia banyak tengok konsep-konsep English. So rumah-rumah Mak Saleh ni dapur dia kat depan. Dapur dia memang dekat depan. So kita untuk nak mengurangkan dia punya sebab kita nak jaga dia punya daripada segi aurat dia tu. So apa yang kita buat adalah kita producekan yang ni. Kita producekan dekat kawasan ni. So still kalau kata orang panggil pun daripada sebab ni kawasan kampung ni sebenarnya. Ni kawasan kampung. So kalau kata orang datang selalunya orang perempuan ni suka duduk dapur. So bila orang datang memang tak dengar orang panggil. Memang tak dengar orang panggil. So kalau kata dapur kita dekat belah depan dan kita sentiasa akan berada dekat dapur kita tu, insya-Allah kalau kata orang panggil pun ada tetamu datang pun kita masih boleh dengar lagi. Kalau tetamu tu datang saja-saja tak apa. Tapi kita takut yang benda-benda urgent kan. So kadang-kadang sebenarnya kita boleh masuk sebenarnya konsep-konsep yang seperti Mak Saleh buat tu, macam orang English buat tu. Tapi kita applykan ikut culture kita. Kita punya adat kita punya agama kita masukkan dalam konsep kita. Mana kita terapkan juga. Kita tak adalah ambil bulat-bulat seperti macam Mak Saleh buat tu, open macam tu kan. Kalau kita tengok konsep Mak Saleh memang
memang direct open punya. Tapi macam ni kita masih mengamalkan dengan culture kita sebagai orang Melayu dan agama kita sebagai orang Islam, masih menjagakan adab dan tata susila tu. So kita producekan design-design yang untuk menjaga aurat untuk tuan rumah ni. InsyaAllah ID kita sebab yang untuk rumah ni kita hanya buat rumah saja. So ID dia hanya pada ceiling sajalah. Ceiling dengan color dinding. So di atas tuan rumah lah kalau kata nak kita masukkan ID, dan baru kita akan masukkan ID. Tapi untuk rumah ni dia hanya kita siapkan body bangunan rumah sahaja. Tapi kita dah anggarkan lah sebab ini kawasan lapang, kawasan tinggi. So dinding ni adalah dinding untuk yang focus point, mana fokus mata kita. So dinding ni color dia lain. So maknanya kalau kata lepas ni tuan rumah dia nak buat konsep ID dekat sini, so dia boleh treat untuk kawasan sini. Dan later part, sebab since kawasan ni tinggi, boleh bayangkan tak apa yang boleh buat dekat sini? Selalunya kalau kita tengok kan konsep-konsep dekat dalam internet tu, so selalunya orang akan buat loteng atas ni. So itu yang digambarkan oleh tuan rumah jugalah. Later part nanti kalau dia kata dia nak buat untuk loteng tu, so nanti bila dia dah cucunya dah ramai, keluarganya makin ramai, so dia nak buat bahagian kalau kita panggil mezzanine lah sebenarnya. So nanti ada tangga naik, so dia akan ada kawasan mezzanine dekat kawasan sini. Tapi separuh je lah. Kalau full dia tak cantik. Dan full lagi satu kita dah tak ada dah konsep yang ni. Udara panas keluar ni. Tanah dia memang besar Amrina. Tanah dia memang sampai ke belakang tu memang boleh buat lagi satu tanah. Lagi satu rumah. Nantilah bila anak-anak kan dah nak buat rumah dekat sini, so dia bolehlah buat rumah dekat bahagian belakang ni. Tu kawasan belakang tu. Best. Saya syok sebenarnya untuk dapat kawasan-kawasan yang macam ni. Maknanya kalau rumah kita lah kan, mana satu hari nanti kita dapat rumah untuk nak buat kan. So kalau boleh kita carilah kawasan-kawasan macam ni. Tapi kalau tak dapat tu, tak apalah. Kita bolehlah producekan landscape dekat rumah kita untuk nak menghidupkan suasana hijau dalam rumah kita. Ceiling. Dia punya kipas ceiling. Kipas ceiling selalunya kita akan guna dia punya batang dia tu panjang. Okey, untuk ceiling yang tinggi selalunya apa yang kita buat, kita akan suggestkan dekat tuan rumah untuk menggunakan batang kipas yang panjang. Selalunya maksimum panjang dia adalah 8 kaki. So kalau kata 8 kaki dengan ketinggian yang sekarang ni lebih kurang dalam 20 kaki, okey lagi. Dia masih rasa berangin lagi dekat kawasan tu. So dia tak ada masalah untuk nak pasang. Tapi kalau ada duit kan kita tengok dekat masjid tu kan ada satu yang kipas yang besar yang bila dia pusing sekali angin kuat tu kan. Tu yang terbaiknya kipas sebenarnya untuk kawasan yang macam ni. Memang dia akan rasa sejuk sangat dan tak payah pasang aircon pun kalau pasang kipas yang tu. Sebab kipas tu konsep dia adalah untuk kawasan yang tinggi sebenarnya. Bila ada kawasan yang tinggi dan kita letakkan kipas yang macam masjid yang besar tu, kawasan tu akan berangin. Memang seronok lah untuk duduk dekat kawasan tu, lepak-lepak dekat kawasan tu. Sangat elok nak berkebun Amrina. Sangat best. Sangat best. InsyaAllah kalau ada rezeki Amrina nanti, insyaAllah satu hari nanti Amrina pun dapat apa yang Amrina impiankan. Rumah-rumah yang macam ni. Dekat belah-belah Melaka ni, kita boleh dapat lagi tanah-tanah yang murah-murah ni. Tapi kita kena mencarilah kalau untuk dapatkan tanah-tanah yang murah di belah-belah Melaka ni. Kena mencari sikit lah. Kalau through agent, memang dia quite mahal. Tapi memang itu yang tersenang je untuk kita nak cari sebenarnya. Kalau through agent hartanah ni untuk nak cari
cari tanah. Tapi dia memang quite mahal sikit sebab biasalah kalau ejen kan dia kan ada dia punya apa? Dia punya cost administration dia. So dia kita kena bayar sikit lah dekat real estate tu sebab dia pun buat kerja juga kan. So tapi tak ada masalah kalau kata kita macam suka ada tanah-tanah dekat kawasan tu, kita lock dulu dengan tuan rumah tu, dengan tuan tanah tu. So nanti kita deal harga dengan dia dan lepas tu nanti barulah kita start buat pembinaan rumah kita. Tak semestinya rumah kita perlu besar-besar pun sebenarnya. Tapi dia ikut keadaan kita sebenarnya. Maknanya kalau kata kita punya kewangan parat tu, kita buat apa saja yang kita punya ikut bajet kita. Dan Cik Yat design berdasarkan kepada bajet. So first selalunya apa yang Cik Yat buat, yang ni orang susah lah sebenarnya nak release. Dia ingat macam Cik Yat nak sangat tahu berapa bajet dia. Nanti kan dia takut nanti Cik Yat macam push dia. Tak, sebenarnya kenapa Cik Yat nak tahu bajet tu? Sebenarnya sebab Cik Yat nak design rumah tu berdasarkan bajet dia. So bila Cik Yat dah tahu dia punya bajet dia berapa, Cik Yat akan sesuaikan plan dia tu berdasarkan bajet dia. So dia akan lebih menarik, lebih sesuai ikut keluasan yang dia beri berdasarkan bajet dia. Itu lebih memudahkan berbanding dengan dia cakap dengan Cik Yat, saya bagi macam ni, saya nak suruh Cik Yat designkan plan, boleh tak bagi saya design? So nanti kalau sebab Cik Yat tak tahu apa yang dia nak sebenarnya dan Cik Yat tak tahu apa bajet dia. So bila Cik Yat bagi tu, mungkin dia agak terkejut lah sebab dia melepasi daripada bajet dia. Tapi sebab kita jangan fikir semua orang tahu apa yang kita fikir. Kita takkan tahu tau apa yang kita fikir, orang tahu apa yang kita fikir. Tak. Jadi kalau kita nak tahu supaya kita lebih berpuas hati, kita ada satisfaction pada diri kita, why don't kita release sikit. Kita release sikit untuk nak memudahkan kerja daripada salah satu belah pihak tu. Itu dia lebih mudah sebenarnya. Tanah ni cantik. Tanah ni dekat area Alor Gajah. Kawasan dia kawasan bukit. Dekat sebelah sana tu ada kilang. Tapi yang bestnya dia tak nampak macam kilang sangat sebab dia banyak pokok. Nampak tak kawasan pokok dekat situ? So sangat greeny kawasan ni. Dan kawasan ni sangat berangin sebenarnya. So hari ni macam angin sepoi-sepoi bahasa sahaja. Dia tak berangin sangat. Tapi masa permulaan Cik Yat buat construction rumah ni, sangat berangin rumah ni. Sangat berangin. So sangat best lah kalau kata kita, tuan rumah tu, ni kawasan family dia. So kalau dia lepak-lepak dekat sini pun, dia masih rasa lagi kesegaran udara dengan pemandangan pokok getah ni. Dengan dia punya landscape dia yang sangat cantik sana sini. So dia memang sangat best. Okey, itu saja daripada Cik Yat hari ni. Dah banyak dah Cik Yat colotin, berbebel lah Cik Yat hari ni. Okey, insya-Allah lepas ni nanti Cik Yat akan live lagi minggu depan. Cik Yat nak beritahu awal-awal ni, dalam hari Selasa Cik Yat nak pergi dah toy shop Cik Yat yang Cik Yat janjikan tu. So nanti lebih kurang dalam pukul 10.30 dalam pukul 11 macam tu Cik Yat akan live dekat toy shop Cik Yat. So tunggu live Cik Yat untuk Cik Yat nak pergi toy shop tu. Supaya bila anda dekat sana anda rasa seronok sebab rasa macam berangan, bestnya kalau aku ada macam ni, bestnya kalau aku ada macam ni. So tunggu Cik Yat live hari Selasa tu, tapi besok Cik Yat masih live lagi. So janganlah tak tengok live Cik Yat besok. Untuk yang toy shop tu je Cik Yat beritahu awal-awal, Cik Yat akan live dalam pukul 10.30 ke dalam pukul 11 untuk buat pemilihan barang di toy shop Cik Yat. Cik Yat dah tua. Dah tua. Jadi toy shop Cik Yat tak macam toy shop budak-budak lah. Jadi Cik Yat buat pergi toy shop Cik Yat tu untuk nak pilih permainan yang Cik Yat suka. Longkang ni. Okey. Longkang ni konsep dia sebab rumah ni Cik Yat dah nak habis ni, Cik Aziwati ni bertanya lagi, longkang tu nanti nak dialihkan ke mana? Terima kasih ke atas soalan tu Cik Aziwati. Okey.
rumah ni memang kita tak boleh nak alihkan longkang ni ke belakang sebab rumah ni berbukit. So apa yang kita buat, konsep yang kita buat adalah air rumah ni, okey, ni air longkang ni, dia akan masuk ke manhole ni. Okey, dia akan masuk ke manhole ni, dia akan pergi ke dalam hume ni. Ini bukan tangki septik tau. Ini adalah tangki untuk kita nak terima air. Oh, agak lembik kat sini sebab dia orang baru tambah kat sini kan. Ni. So, dekat dalam ni, Cik Yat takkan simenkan. Apa yang Cik Yat buat adalah, Cik Yat minta orang pipe untuk letakkan batu dekat dalam ni. Oh, ni dalam ni tak boleh nampak ni. Ini adalah 10 kaki dalam. Setinggi rumah kita tu. So, dekat bahagian bawah dia tu, Cik Yat letakkan batu gravel. So, kalau kata air lalu, air masuk dekat dalam ni. Okay, air masuk dekat dalam ni. Dia akan meresap ke dalam bumi. Dia akan meresap ke dalam bumi. Tapi kalau kata hujan lebat, air tu overflow, dia still akan overflow ke depan. Tapi dia tak akan banyak. Dia akan overflow ke depan ni lah. So, kita ada buat pipe untuk dia buat overflow ke depan ni. Tapi air tu takkan banyak. Lagi satu, hujan air banyak kan. Jadi bila overflow memang kita tak nampak pun. Beza tangki septik kat sini tau. Kita tak gabungkan dekat tangki septik. Nanti ada problem nanti kalau kita gabungkan air longkang masuk dalam septik. Sebab septik ni dia terima macam-macam. Dia terima bukan sahaja daripada bilik air, kita punya jamban kita. Dia still terima daripada kita punya tempat memasak kita, sinki. So sinki ni kadang-kadang kita tahulah kan, kita masak kan. Kita masak ni macam berminyak apa semua kan. So bila berminyak, Cik Yat takkan masukkan air longkang ke dalam ni. So dia akan masuk terus ke sini. Hanya air septik punya overflow je yang masuk ke sini. Dia akan masuk ke dalam hume ni. Itu adalah konsep yang kita buat kalau rumah yang tak ada longkang. Selalunya Cik Yat akan tanya dulu macam tanah-tanah kan, air nak discharge ke mana. Sometimes ada orang macam rumah dia ada tempat talian air, tali air dekat belakang. So kita boleh discharge lah dekat situ. Tapi kalau sebab rumah ni tak ada longkang. Sebab rumah kampung dulu adalah longkang dekat depan tu, longkang tanah. Tapi disebabkan dah tertimbus, dah tak ada longkang dah dekat situ. Kos rumah ni hampir kepada 400,000. Sebab kebanyakan material yang diguna adalah dia upgrade sikit lah. Material yang diguna, jenis-jenis style dia pun dia upgrade sikit. So that's why rumah ni dia hampir kepada 400,000 dengan keluasan dalam 2,800. Okay, itu saja daripada Cik Yat hari ni. Agak panjang Cik Yat punya celoteh. So insya-Allah bila rumah ni hampir siap, nanti Cik Yat akan live lagi. Sebab rumah ni dia dah hampir siap. So insya-Allah Cik Yat akan selalu live untuk rumah ni. Sebab kita akan live sampai betul-betul siap rumah ni. So kita akan nampak proses dia satu-satu. Sebab kalau kata Cik Yat duduk daripada luar ni, memang tak nampak apa yang berlaku pun. Sebenarnya kerja-kerja tu banyak daripada belah dalam. So nanti Cik Yat akan live mungkin dalam setiap hari ataupun selang 2 hari. Cik Yat akan livekan pasal yang Cousins House. So sebab kita ada lagi satu rumah. Okay, satu rumah yang dekat, yang Cik Yat cerita pasal semalam tu, dekat Bidara House tu. So pun ada satu juga. So esok jangan lupa live daripada Cik Yat lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.